niat nak kerja dengan Pink Sweat sudah lama, dah 2 tahun yang lepas. Bella percaya masing-masing ada ketakutan masing-masing. Dan honestly Bella memang takut jarum. Dalam pada masa yang sama, kebetulan kita orang punya design tu memang agak lebih kurang. Bila orang cuba mengacau periuk nasi saya rasa ini dah melampau. Apa khabar orang di sana? Kita khabar baik abang. Masih lagi berjauhan minggu ini. Terima kasih kita ucapkan kepada semua penonton-penonton Melody yang menyaksikan sekali lagi Melody yang dirakamkan secara virtual. Awal dekat rumah awal, Jana. Dekat mana Jana tu? Nampak macam lain je setup dia. Kita kat rumah abang. Jangan risau. Tetap tak keluar. Masih lagi di rumah. Ada bulu-bulu. Semakin kreatif. Ya abang, okey. Baiklah, macam mana Paul, walaupun kita tak dapat berada di studio minggu ni, kita tetap akan menyampaikan cerita-cerita yang sensasi dan juga kisah-kisah selebriti yang terkini kepada penonton di Melody. Ya, dan bercakap pasal COVID-19 pandemik dan sebagainya kan, ada juga golongan-golongan artis kita, rakan-rakan artis kita yang terkesan, yang pernah dijangkiti oleh COVID-19 ni dan juga berusaha untuk pulih dan menjalani kehidupan seperti biasa. Antaranya macam Arif Sata, Nora Danish, Nabila Huda dan Sweet Kismina kan? Ya, okey. Bercakap pasal Sweet Kismina, kita punya wartawan Melody ada interview Sweet tentang pengalaman dia kena COVID. Dan itu cerita Sweet. Yep. Ini cerita Pink Sweat. Oh, dia bukan Sweet. Dia Sweat. Tapi memang peluh dia warna pink ke apa? Tak tahulah abang, tapi ini adalah penyanyi yang sangat-sangat orang kata popular dekat US. Dan yang menariknya, siapa yang berkolaborasi dengan dia abang? Ya, siapa lagi kalau bukan wakil kita ke US juga, Yuna. Jadi ini merupakan satu kolaborasi yang membanggakan negara kita, terutama sekali dalam industri muzik. Bukan senang ya, anak Melayu kita nak berkolaborasi dengan artis Hollywood yang memang cukup popular. Jadi tahniah kita ucapkan kepada Yuna. Jom kita bersama dengan Yuna, Pink Sweat dan juga Abang nak nyanyi. Oh, nak nyanyi. Lagu Pink Sweat tu. Okeylah, bagi mungkin orang tak nyanyi. kenal Pink Sweat, tapi mungkin orang pernah dengar lagu dia. Okey, macam mana? I need somebody who can love me at my worst. Itu je kat situ je tahu. Lagu ni famous. Memang famous. Can I kita call dapatkan. you baby? Oh, can. Can you be my? Can you be my? Tengoklah Acik. Hafal dulu lagu tu. Kita saksikan cerita ni. Dalam kesibukan menjalani pengamparan drama, dikabarkan pelakon Sweet Kismina telah dijangkiti virus COVID-19 pada bulan April yang lalu. Walau bagaimanapun difahamkan beliau sudah kembali pulih dan sihat sepenuhnya. Syukur, Alhamdulillah. Jom kita bersama dengan Sweet Kismina berkongsi pengalamannya sebagai salah seorang bekas pesakit COVID-19. Sweet Kismina, apa khabar, sihat Sweet? Ya, Alhamdulillah. Kita nak tanyalah, pada bulan April yang lalu Sweet dikabarkan positif COVID-19. Mungkin kalau Sweet boleh ingat lagi, pada ketika itu apa yang bermain di fikiran Sweet ketika disahkan COVID-19? Situasi Sweet time tu memang tak jangka sebab masa tu Sweet tengah syuting dekat Perak. Memang kebetulan keadaan cuaca kat sana pun tak menentu. Lepas tu buatkan Sweet demam and then macam Sweet injured that time. So itu membuatkan Sweet untuk decide rush lah dekat dalam bilik kan. And then after that keadaan Sweet tak berapa okey, bawa pergi hospital. Mama Sweet dia dah bagi hint lah. Dia kata awak ni bukan demam biasa ni. Ni mungkin takut ke arah COVID lah kan. So kita buat macam tak ada apa-apa, pergi macam biasa. And then after that masa on the way nak balik ke hotel tu, tiba-tiba doktor call. Dia kata I have some bad news for you. Dia kata positif. Nak tak nak kita orang nak kena ambil you lah, bawa you pergi hospital ataupun bawa pergi quarantine kan. Waktu tu memang tak jangka langsung. Mula rasa macam tak sedih tak apa. Tapi bila kita diingat sebab kita pergi sana bekerja
and then ramai orang dekat sana. Rasa serba salah dalam hati tu memang sangat-sangat berat. Masa Sweet kena, Sweet demam biasa je. Dalam sehari 2 hari tu demam biasa. Tapi yang buat menampakkan benda tu bukan demam biasa, bila Sweet dah start sesak nafas, hidung Sweet tersumbat, Sweet tak boleh nak tidur, Sweet rasa macam hitam, tak nak bangun langsung, tak boleh nak berpuasa pun waktu tu time puasa kan. Kita rasa macam nak muntah tapi tak keluar apa-apa. Kemudian tak lama lepas tu Sweet pun dibawa ke hospital macam Sweet cakap tadi kan, di Ipoh. Mungkin boleh ceritakan berdasarkan pengalaman Sweet sendiri kuarantin di pusat kuarantin Ipoh, bagaimana situasi di sana, apa yang Sweet boleh kongsikan? Pergi sana sedih lah sebenarnya tengok kita punya frontliners kita. The first thing yang Sweet takut bila nampak semua dah full suit lah, pakai PPE tu semua, naik ambulance for the first time. Sweet naik ambulance, kita orang dalam satu hari tu 3-4 kali dia akan panggil untuk check up, which is really good sebab dia memang akan pastikan untuk setiap katil, setiap nama untuk pergi buat check up pagi, petang and then malam before tidur. So andai kata tiba-tiba kita rasa macam sakit, sesak nafas ke apa, dia orang akan automatic dua choice, akan bawa kita pergi hospital ataupun dia akan bagi ubat untuk tidur malam. Ada beberapa kali lah Sweet dengan Mama Sweet kita orang tak boleh nak tidur sangat, sesak nafas, dia orang terus automatic bagi ubat so untuk kita rise. Apa yang Sweet boleh katakan kepada masyarakat di luar sana tentang bahayanya COVID-19? Sweet yang baru masih dalam lingkungan umur 20 tahun pun still boleh rasa sakit tu. Bayangkanlah ibu, ayah, orang yang lebih berumur daripada kita. Walaupun your antibody kuat dan orang yang dah pernah kena COVID pun dan negatif, bila kena for the second time akan kena lagi teruk. Itu yang doktor bagi tahu Sweet. Apa yang boleh Sweet advice, please jaga diri demi diri sendiri, demi keluarga, demi rakyat, demi Malaysia. Don't Blame It on Love adalah single terbaru penyanyi yang melebarkan kerjayanya ke Amerika Syarikat. Siapa lagi kalau bukan Yuna, dan kolaborasi bersama penyanyi antarabangsa yang popular dengan lagu At My Worst, Pink Sweat. Wah, rata-rata peminat memberikan komen yang positif dan teruja dengan kolaborasi dua penyanyi hebat ini. Assalamualaikum Yuna, apa khabar? Salam, baik Alhamdulillah. How are you? Baik juga Alhamdulillah. Baru-baru ni Yuna baru melancarkan lagu single terbaru bersama dengan penyanyi antarabangsa Pink Sweat. Saya tengok ramai yang memang menantikan kolaborasi ini bila Yuna buat teaser 2-3 hari sebelum pelancaran lagu ini. Jadi apa yang Yuna boleh katakan tentang kolaborasi ini? Memang dah siap dah lama dah sebenarnya. Cuma nak tunggu masa yang terbaik untuk release lagu ni. Jadi Alhamdulillah beberapa hari yang lepas kita orang release lagu Don't Blame It on Love dan Alhamdulillah dapat feedback yang bagus lah daripada fans kat luar sana. Niat nak kerja dengan Pink Sweat sudah lama, dah 2 tahun yang lepas, tapi sebab COVID-19 kan, saya terpaksa put on hold dulu semua plan untuk buat album ataupun buat apa-apa lagu kan. Saya gembira lah dapat lead the music macam yang saya nak release tahun ni dengan Don't Blame It on Love featuring Pink Sweat. Alhamdulillah lah, saya nak ucapkan terima kasih lah dekat fans yang kat luar sana share ataupun tweet ataupun komen dekat YouTube. Semua benda tu saya nampak. Also thank you lah kerana sentiasa mendoakan kejayaan saya. Ceritakan sikit pengalaman berkolaborasi bersama dengan Pink Sweat. Mungkin orang nak tahu kan sebab nama dia sekarang macam tengah in kan. Saya tengok bila orang repost macam wah, kolaborasi ni memang dinantikan. Jadi apa yang you nak boleh katakan tentang bekerjasama dengan beliau? Pink Sweat pun ada menghantar beberapa buah lagu dekat saya. Of course lah sebab kita bukan dalam studio kan, jadi macam nak share apa kita punya vibe sekarang ni macam agak susah. Okay, tak apalah, just send apa-apa and then saya dengar. Jadi bila saya dengar lagu Don't Blame It on Love, memang dia dah habiskan separuh daripada lagu tu, jatuh cinta terus lah. Macam wow, sejapnya lagu ni kan. Tanya juga dia, kenapa tak release lagu ni? Sure tak nak lagu ni kan? Kalau you okay, I sambung tulis lah, I habiskan lagu ni. Saya record semua dekat studio dekat rumah ni. Saya reach out to my producer dekat US, kita habiskan lagu sama-sama. Benda tu mengambil masa tak lama pun, sebulan macam tu. And bila dah siap, kita plan macam mana nak release, macam kita buat animation sebab tak boleh berjumpa kan, nak buat music video. Alhamdulillah, tu je lah sebenarnya experience saya bekerja dengan Pink Sweat, macam everything through online. Sebelum ni Yuna berkolaborasi bersama Usher, J-Park, ramai lagi lah artis antarabangsa. Jadi kali ni Pink Sweat. Kenapa? Adakah Yuna memang dah menyusun kalau 1 tahun ni keluar lagu dengan artis antarabangsa yang ini? Mungkin Yuna boleh share dengan peminat-peminat? Itulah, dari segi kolaborasi dengan siapa-siapa saya tak plan tau. Bagi saya minat artis tu dan saya dah tahu dia
memang berbakat dan dia akan ada minat untuk bekerja dengan saya juga. Saya akan go je lah, okay, let's do it. Dia tak ada plan lah, dia tak ada macam, okay, lepas ni kita cari siapa yang paling famous sekarang ni. No, it's not really like that. Bagi saya dah pernah jumpa orang tu dan saya suka dia, attitude dia, lagu-lagu dia, tu pun dah cukup. You don't have to be famous ke, you just have to be yourself and you also kena suka bekerja dengan saya juga kan. Sekarang lagu ni dah keluar, jadi saya akan teruskan membuat lagu-lagu yang seterusnya. InsyaAllah saya akan pulang ke Los Angeles bila ada peluang dan sambung bekerja dekat sana dengan producer saya. Ya, tu je lah plan saya untuk seterusnya. Don't blame it on love, it's your fault. You think on this when I'm gone. Don't blame it on love, it's all your fault. You remember me well, baby, when I'm gone. Oh yeah. Sedap betul. Dia didiagnose lebih kurang masa 7 bulan lepas. Berada di HKM ni lebih kurang bulan ke-7 lah. Bila designer awal dah cakap macam tu, okey lah. Maksudnya memang tak ada isu dia nak tiru sesiapa pun. Ya, terima kasih kerana menyaksikan sekali lagi Melody secara virtual. Saya kat rumah saya dan Jana dekat rumah dia. Inilah sehebat mana Melody menjaga SOP. Sanggup kita bekerja daripada jauh ni. Demi menyampaikan cerita-cerita panas. Apa cerita panas? Bila duduk rumah kan abang? Tak ada cerita panas. Tapi kita bila duduk rumah ni, kita nak tengok TV. Kita nak tengok cerita yang best-best. Betul. Ada cerita best ke? Macam sekarang ni, ada. Macam sekarang ni, dekat TV3 ada cerita baru Akasia. Tapi boleh tengok juga dekat aplikasi iQIYI. Cerita dia macam ni. Apa yang terjadi bila 3 orang lelaki jatuh cinta pada seorang perempuan yang sama bernama Rania? Wah, so lelaki kan? Tak semudah itu. Jom saksikan drama terbaru Hatimu Sedingin Salju, lakonan hebat Hisham Hamid, Aprina Menrose dan Hafiz Mikael setiap Isnin hingga Jumaat jam 8 malam di aplikasi penerimaan paling best iQIYI atau www.iq.com/local. Macam Jana kata tadi, cerita-cerita panjang pun tak guna juga. Apa kata kita layanlah VT ni, Hatimu Sedingin Salju. Jom. Akibat terlalu sibuk dengan kerjaya, Arman tidak terfikir untuk bercinta. Hinggalah dirinya ditemukan dengan Rania. Namun kehangatan cinta tidak mudah untuk dirasai apabila hatimu sedingin salju. Okey Jana, kalau minggu lepas kita ada cerita pasal ada orang gunakan nama kumpulan Search ni untuk buat merchandise dan sebagainya. Minggu ni kita ada cerita lagi pasal salah seorang anggota kumpulan Search ni. Pasal isteri kepada Kid, gitaris kumpulan Legend Search yang ada menghidapi kanser darah tahap 4. Dan sekarang ni beliau memerlukan kos yang tinggi untuk menanggung perbelanjaan, perawatan dan sebagainya. Sampai dengan cerita sampai isinya dikomakan lah. Jadi sebenarnya orang kata berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Betul tak? Okey abang, kita reveal je lah berapa kos rawatan tu. Hampir berapa jumlah dia, biar penonton dekat rumah boleh rasa banyak betul. Banyak Jana, Kos tu hampir 60,000. Wow, 60,000 time-time PKP, time-time lockdown ni Jana, memang orang kata satu jumlah yang agak besar dan berat untuk kita cari sekarang ni. Apapun, kita hantar wartawan Melody kita untuk dapatkan keterangan lebih lanjut lagi tentang apa yang terjadi kepada isteri kepada Kid, gitaris kumpulan Search. Saksikan. Baru-baru ini, Melody menerima berita tentang isteri kepada pemain gitar kumpulan rock legenda Search iaitu Hamzah Muhammad Taib atau lebih dikenali sebagai Kid yang menghidapi kanser darah tahap 4.
Assalamualaikum Abang Kit, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik. Baru-baru ini saya mendapat tahu bahawa isteri kepada Abang Kit kini menghidap kanser darah tahap 4. Kongsikan sedikit mengenai perkara tersebut. Dia didiagnos lebih kurang masuk 7 bulan lepas. Berada di HCKM ni lebih kurang yang ke-7 lah. Dia kena dah jalani proses kemoterapi sepatutnya 6 cycle. Setakat ni dia telah melalui cycle kelima. Pada cycle kelima tu ada komplikasi dekat paru-paru dia. Dijangkiti kuman, dia efek ke jantung. Jantung dia jadi lemah. Bila lemah tu proses tu terpaksa ditunda lah until dia punya body dah fit untuk sambung balik proses kemo tu. Selepas dijangkiti paru-paru dia tu, kat situ dia pun dikomakan. 10 hari lebih kurang macam tu. Menggelisah saya jugalah. Sebab keadaan dia 50-50. Dia mungkin tidak akan bangun terus. Alhamdulillah mungkin doa saudara mara, kawan dan yang mengenali. Ucapkan terima kasih. Doakan untuk saya sihat seperti sekala. Banyak terima kasih. Tak dapat saya nak balas rasanya. Kos rawatan yang diperlukan adalah sebanyak RM60,000. Ada beberapa individu yang telah membantu, cuba ingin meringankan beban abang, membantu mendapatkan bantuan lah. Kalau saya boleh tahu setakat ini berapa agaknya jumlah yang dah terkumpul dan berapa lagi yang diperlukan? Kalau bab benda ni sendiri agak buat sensitif. Sebab saya tahu saya ni jenis yang dikarit. Dia suka mendapatkan sesuatu dengan hasil teknologi sendiri. Kan tak sudi ataupun tidak suka kan macam tu. Setakat ni alhamdulillah ada juga rakan-rakan yang memberi semangat. Banyak-banyak terima kasih. Dengan doa juga kesan dia tu lebih mendalam bagi saya. Dari sudut doa tu sendiri. Tentang kos rawatan tu memang kita tahu yang penyakit ni agak menelan lanja yang agak tinggi dan proses tu agak lama. Masuk bulan ke-7 ni masih belum selesai lagi proses kemo pun belum selesai lagi. Ikutkan jadualnya selepas kemo ni dia akan lakukan transplant di mana selalunya dia akan mencari penderma. Tapi alhamdulillah 2 orang daripada isteri saya dapat tim sesuai untuk buat bone marrow transfer tu pada isteri saya. Doktor telah mengesahkan untuk adik isteri saya yang lelaki sebagai penderma untuk melakukan proses transplant. Sekarang alhamdulillah lah keadaan saya terkawal. Alhamdulillah. Sokongan kawan-kawan terdekat sangat-sangat membantu. Saya ambil peluang ni juga mendoakan siapa yang mengenali saya atau saya mengenali mereka, adik, mara, kawan-kawan yang terdekat. Tidak berlaku kepada siapa yang saya masukkan tadi. Itulah kesihatan tu amat penting. Pergilah ambil pemeriksaan doktor. Tak dapat setahun sekali pun 2 tahun sekali ke. Jangan mudah ni sebab mereka mencegah tu lebih baik daripada merawat. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Melody kerana sudi peliputan ini. Terima kasih juga khas bagi mereka rapat ni yang bagi saya sokongan moral. Benda tu di saat ni bagi saya sangat menghargainya. Saya berdoa semoga ini tidak berlaku kepada sesiapa pun lah. Allah yang dapat membalas segala jasa baik budi yang telah mendoakan bagi saya. Sebenarnya saya sedih juga nak cakap benda-benda ini. Saya takut macam menyusahkan orang lah. Tapi dari sudut lain ada keperluan juga. Terima kasih Melody. Terima kasih abang kerana meluangkan masa bersama dengan kami. Itu dia, sama-samalah kita doakan semoga segala rawatan akan berjalan dengan baik dan kita doakan semoga isteri kepada Abang Kit akan beransur pulih seperti biasa, insya-Allah. Okey Jana. InsyaAllah, amin. Sebelum kita berhenti rehat, ni nak bagi tahu. Pastikan anda juga penonton di rumah teruskan menonton rancangan hiburan nombor 1 di Malaysia, I Can See Your Voice Malaysia musim yang ke-4. Nantikan panel penyiasat seperti Jian Musa, Alif Sata, Fat Boche, serta panel penyiasat jemputan minggu ini, Syamil dan juga Jiggy, serta artis jemputan Ernie Zakri mencari siapakah penyanyi sebenar atau penyamar bersuara sumbang pada 27 Jun, hari Ahad jam 9 malam di TV3. Jadi sekarang ni apa cakap pun tak guna bang. Ya. Jom kita tengok. Tu Dini call tu, jawab dulu. Alamak, kata pula ada orang call. Tengoklah dulu playback I Can See Your Voice. Okey, dan kita berehat, kita akan kembali selepas ini. Ernie Zakri. Awak macam judging dia. Saya paksakan kita cakap ni untuk program tahu apa yang saya cakap ni. Tak payah. Kenapa Syamil takut? Siapa cakap Amir takut? Dia je menakutkan. Dia Saya rasa Johor. Bukan Johor. tengok gambar dulu ke? Selalu yang macam ni datang dalam package yang aneh-aneh. Tiba-tiba keluar power. Kita kat rumah nak balik hammer kat TV kadang-kadang. Cara dia make up semua tu. Tahu dia make up, awak tengok dia dekat-dekat ke? Susah aku buat program ni. Sebab untuk
mengelakkan benda-benda macam ni lah. Yelah, kita pun orang perhatikan. Setiap kesalahan tu orang nak cari je kan. Kadang-kadang kalau bukan isu kontena pun, hari-hari biasa tiba-tiba ada je yang datang katanya ada aduan. Saya sampai tak tahu apa masalahnya lagi. Abang Awal. Ya. Lain macam yang bila kita tengok suami orang ni. Inilah dia. Inilah dia akibat single terlalu lama. Kau kalau single lama sangat, tengok laki orang pun dah selera dah. Macam mana tu? Tak. Ayat tu untuk abang lah. Oh, ya ke? Tengok abang. Okey. Abang walaupun dah anak 2. Ni nak bagi tahu kepada Jana, jangan single lama-lama. Berita baik bagi peminat drama-drama single terlalu lama. Anda boleh stream dan tonton full episod drama romantik komedi ini di Disney Plus Hotstar. Sebuah drama yang mengisahkan tentang seorang teruna yang terlalu kecewa dalam mencari penciptaan cinta sejatinya. Stream single terlalu lama sekarang di aplikasi Disney Plus Hotstar ataupun di www.hotstar.com.my. Jana, pergi cepat stream sekarang. Baiklah. Jom kita tengok apa tu single terlalu lama. Drama ke? Reality mencari jodoh ke? Apa ni? Tengoklah. Salam kepada warga single yang ada dalam dunia ini. Jika anda tertarik dengan kenyataan single terlalu lama, anda memang bertuah. Kau nak cari bini ya? Tiba! Aku rasa aku dah tanda-tanda single terlalu lama. Hello makcik, engkau dengan Ilyas dah 2 tahun. Apa benda yang single terlalu lamanya? Tak adalah sangat pun nak kahwin. What about Andy? Siapa dia? Kita orang ni nak kahwin. Kita nak cari baju kahwin kali hitam, veil hitam, bunga hitam, semua hitam. Itu bukan kahwin, itu mau mati. Bila kita dah kahwin, orang akan tanya kita bila kita nak ada anak. Bila kita dah anak, orang akan tanya bila kita nak tambah anak. Adik cakap senang lah. Adik tak terasa. And akak bukan desperate sangat nak kahwin, okey? Kita jantan, kita kena pilih. Kalau dah bukan jodoh, kalau dah macam tak sesuai, nak buat macam mana ni? Kau kena buktikan dekat dia yang kau kuat. Tak, masalahnya sekarang ni, Andy ni tahu ke cinta tu apa? Sedap-sedap dah lupa dah apa tu cinta tu. Okey, jauh perjalanan aku ni. Okey Jana, abang nak tanyalah. Jana punya produk-produk yang Jana jual tu, Jana reka sendiri ke atau Jana ciplak je daripada produk orang? Kita ada graphic design kita. Jadi selalunya kita akan bagi reference lah, macam kita search gambar-gambar yang kita nak, dan kita bagilah dekat graphic design kita. Graphic designer kita akan buatlah. Jadi cara dia buat tu kita tak tahu macam mana, sebab kita bukan graphic designer, tak tahulah kalau dia ciplak ke apa, kita tak tahu. Ini yang terjadi ni, ada setengah pihak yang mendakwa Wawa Zainal tu macam menciplak design orang, betul ke? Tapi kita ada tengok juga Ariel membidas balik tuduhan-tuduhan itu. Jadi daripada kita isu-isu ciplak-ciplak ni macam untuk bisnes tak bagus lah kan, memburukkan reputasi bisnes. Nak pula Wawa dengan Ariel ni orang kata dah ada satu empire yang besar kan. Mestilah kalau boleh tak nak orang kata orang tuduh dia orang ni ciplak apa-apa. Jadi bila kita tanya Wawa Zainal, apa jawapan dia? Betul ke tak ciplak? Nama pasangan pelakon dan juga usahawan Wawa Zainal dan Ariel Zafril baru-baru ini tular di laman media sosial apabila ada komen netizen mengatakan Ariel terlalu memanjakan isterinya Wawa. Baguslah kalau begitu kan. Bukan itu sahaja, malah ada seorang pengasas produk memuat naik video mendakwa rekaan pak pembungkusan produk beliau ditiru oleh seseorang. Dan ramai mengaitkan orang yang dimaksudkan itu adalah Wawa Zainal. Assalamualaikum Wawa Zainal, apa khabar? Waalaikumsalam, sihat, alhamdulillah. Katanya Wawa dah kembali berlakon selepas 5 tahun berdebar sebab dah lama tak berlakon. Jadi apa yang Wawa boleh kongsikan apabila Wawa sekarang dah kembali semula lah aktif berlakon? Okey, selepas 5 tahun tak berlakon, bukan tak nak berlakon, disebabkan kekangan masa yang memerlukan untuk kita berada di set dalam jangka masa yang panjang. So itu yang menyebabkan Wawa tak boleh nak komit. Disebabkan ini adalah syarikat production sendiri, mana kita boleh memilih masa sendiri berapa lama kita nak habiskan. Wawa ambil cabaran ini sebagai step yang pertama
untuk Wawa kembali dalam bidang lakonan semula. Bukan itu saja, nama Wawa dengan Ariel kebelakangan ni lah di laman media sosial tular. Antaranya lah Ariel memanjakan Wawa, macam riak, tunjuk kemewahan lah. Ada pelbagai lah yang diberikan oleh netizen. Jadi apa yang Wawa boleh katakan? Pada Wawa, ia adalah normal. Semua suami isteri melakukan benda yang sama. Cumanya disebabkan ialah kita ramai followers menjadikan isu yang mana netizen ni dia ada je benda-benda yang dia tak sedap mata memandang tau. Orang suka dan tak suka memang akan ada. So kita tak boleh nak paksa untuk semua orang menyukai kita, mencintai kita, cik. Tetapi kita upload benda tu sebagai untuk kenangan kami sendiri. Bukan nak niat nak menunjuk ke, nak apa ke, memang tak ada. Biarkanlah mereka nak bercakap apa dan kita tak adalah melebih-lebih. Setengah suami isteri di luar sana pun ada yang main TikTok pun sampai ada yang kat atas katil lah, sampai over macam tu pun kita tak ada pun buat macam tu. Sebenarnya kita orang cuba untuk selitkan manfaat di sebalik perkongsian kami tu. Macam contohnya Ariel kongsikan kita mengaji sama-sama. Mungkin lepas tengok video tu dia nak buat benda yang sama. Alright, itu berkenaan dengan video ataupun gambar yang diwarnai oleh Wawa dengan Ariel yang mendapat pelbagai lah persepsi daripada netizen kan. Yang ini baru-baru ni ada satu pengasas produk. Dia memuat naik video mengatakan pek pembungkusan beliau didakwa ditiru oleh seseorang. Jadi ramai yang mengaitkan katanya seseorang tu adalah Wawa Zainal. Apa yang Wawa boleh katakan apabila ada dakwaan inilah? Sebenarnya saya agak terkejut bila orang tag Wawa. Lepas tu Wawa tertengoklah video tu. Dan apa yang dia mengatakan, orang dah biasa nak tiru produk dia. Ibaratnya I ni memang nak meniru produk dia. Sedangkan I tak kenal pun produk tersebut. Tetapi dalam pada masa yang sama, sebetulan kita orang punya design tu memang agak lebih kurang. Bila I tanya I punya designer I cakap diorang ambil benda tu daripada Pinterest. Which is Pinterest ni semua orang boleh access. Para-para designer seluruh Malaysia ataupun satu dunia sekalipun memang akan cari inspirasi daripada Pinterest tu sendiri dan beberapa apps lain. Memang tak berasas lah bila dia menuduh saya nak meniru dia punya packaging tu. Padahal dia sendiri pun ambil inspirasi tu daripada apps-apps yang saya sebutkan tadi. Sumpah memang tak ada nak tiru. Jadi saya melihat Ariel pun ada memberi kenyataan balas lah ataupun menjawab balik turan tu apabila Ariel juga letakkan website Pinterest tu kan. Ada juga setengahnya yang macam menyokong tindakan Wawa dan Ariel. Ada juga yang macam kira bukanlah kecam yang komen balik pengasas produk tu. Jadi apa yang Wawa boleh katakan? Setiap designer ni memang memerlukan reference. Apps itu sendiri tidak melarang untuk kita mengambil inspirasi dekat situ. Dan ianya tidak salah lah. Bila designer Wawa dah cakap macam tu, okey lah. Maksudnya memang tak ada isu dia nak tiru siapa pun. Tapi Wawa dah pesan dekat designer-designer after kejadian lepas ni, cari juga produk-produk orang lain yang kalau dah pakai design Pinterest tersebut, kita tak payah pakai. Sebab untuk mengelakkan benda-benda macam ni lah, yelah kita pun orang perhatikan. Setiap kesalahan tu orang nak cari je kan. Kalau boleh kita nak sama-sama menjagalah. Sepatutnya kalau dia rasa kami meniru, kenapa dia tidak bagi tahu kami dulu? Dan Ariel pun sendiri ada DM pihak tersebut untuk bincang isu tersebut. Tetapi tidak di-reply. Yelah orang pun lebih kepada hentam dia balik, so agak kesian jugalah. Adakah sudah selesai antara kedua-duanya? Sebab saya ada melihat katanya beliau ada membuat naik video memohon maaf kan? Pada saya isu tu tak besar lah. Wawa pun dah okey, dah tak ada isu dengan dia. Dia pun hopefully dia tak perlulah claim itu dia punya artwork. Kita sama-sama mencari inspirasi daripada apps yang sama. So kita sama-sama berniaga, masing-masing jagalah apa-apa sebelum kita post something tu kita fikir dulu. Focus on the good side. Jangan fokus dekat benda-benda yang remeh macam dinosaur yang Bella bawa tu. Okay? Selesaikan dengan cara berkhidmat lah. Takkan nak bertumbuk pula kan? Benda negara ada undang-undang. Anak itu jangan tadi hirau. Besar esok kesaran sirima. Anak itu jangan tadi hirau. Besar esok kesaran sirima. Anak itu jangan tadi hirau. Dah. Tadi di K Barat. Ya, dia macam kolaborasi Siti Nurhaliza, Syura, Zizi Kirana, dah ramai lagi lah. Abang suka dengan teknik suara tu. Tapi macam tak boleh masuk lagi sembang suara ni. Sebab apa tahu? Ni abang nak bagi tahulah. Jom kita pecah perut layan sembang suara dengan Kak Nina Pompom, ketua netizen kita Dato' Awi dan juga Hazama. Mana tahu mereka ni dapat jumpa netizen-netizen yang berbakat lagi bersuara sumbang. Jangan kena belajar. Malam ni jam 10.30 malam hanya di TV3. Belajar daripada diorang. Diorang punya confidence level tu lagi tinggi tau. Baik abang, saya akan tingkatkan kesumbangan saya. Baiklah. Cakap pasal itu pasal program nyanyian yang terbaru. Tapi sekarang ni kita ada juga cerita tentang selebriti yang mengundang perhatian netizen. Iaitu
Banyak sekarang ni yang selebriti yang mengundang perhatian netizen. Yang ni perkara pelik lah. Dia bawa anak patung dia pergi vaksin. Dapat ke vaksin? Tak dapat. Oh, tak dapat. Tapi dia bawa untuk dia peluk-peluk. Kalau dalam tempat, kan kalau kita pergi dewan-dewan nak cucuk vaksin macam sejuk kan. Bawa takut sejuk, takut lama kena tunggu. Jadi dia bawa lah untuk teman dia. Tapi benda tu salah ke? Okey lah, tu nak manja-manja. Dengan dia punya binatang tu, siapa nama dia? Jonggos? Jongki. Jongki. Bukan jongos. Jongki. Abang, netizen prihatin. Bukan diorang marah, diorang prihatin. Diorang takut binatang tu lekat takut lekat virus bawa balik tu, dah bawa balik ke satu rumah pula. Okeylah, kita tanyalah tuan punya badan, kenapa dibawa si Jonggos tu pergi vaksin? Jongki. Jongki. Sila jawab. Dan kita tengok juga playback Sumbang Suara Acing. Rasa bunda. Rasa kemurung je. Dia punya sumbang ni bawa tak tepi pondok telefon je ni. Tu pun nama anak kau nombor-nombor lah. 80. Yang ini menang. Baiklah, sudah lama kita tidak mendengar cerita tentang penyanyi serta pelakon Nabila Razali. Dengar ceritanya, Nabila sudah mengambil vaksin minggu ini dan baru saja sihat dari demam. Syukur Alhamdulillah. Macam mana keadaan Nabila Razali ketika ini? Bella demam, lepas tu ada sakit sendi, lengan badan apa semua. Tapi Alhamdulillah ikut saranan doktor, ambil ubat, lepas tu kena banyak minum air. Hari ni much better. Ubat tu bertindak balas lah. So it's a good news lah sebenarnya. Okey, biasalah Bella kan, macam apa-apa saja yang Bella buat menjadi perhatian mereka-mereka di luar sana. Terbaru yang menjadi perhatian ialah awak membawa patung dinosaur yang diberi nama Baby Jongki. Benda tu pun menjadi orang cakap perbualan hangat warga-warga netizen di luar sana. Jadi kenapa bawa Baby Jongki tu pergi vaksin? Nak kena cocok juga. Okay, first of all, Bella hanyalah jalankan tanggungjawab Bella untuk mengawal-awalkan, untuk create awareness betapa pentingnya untuk kita dalam pengambilan vaksin ni. Kenapa Bella bawa plushie toy yang Bella panggil Baby Jongki ni? Sebab Bella percaya masing-masing ada ketakutan masing-masing. Dan honestly, Bella memang takut jarum. Tapi Bella rasa tu cara Bella untuk menenangkan diri Bella. Tak naklah nanti kan macam overreacting pula kan. So at least Bella ada tempat untuk Bella lepaskan kesakitan, nervous. Jadi kan Bella berbalik kepada dinosaur Baby Jongki awak tu, mana-mana tempat bawa juga kan. Macam geram je aku tengok Menjadi netizen di luar sana, mereka mengatakan, oh lepas ni bolehlah juga orang-orang lain bawa juga diorang punya toys lah, apalah segala benda. Jadi macam mereka memandang ke arah macam, oh kalau Nabila Razali boleh buat, kita orang pun boleh buat juga. Macam tu. Bella rasa masing-masing ada cara yang tersendiri untuk lepaskan ketakutan masing-masing kan. Macam cara Bella adalah dengan bawa apa benda Bella rasa selesa, iaitu main Baby Jongki. Mungkin kalau korang punya kain pelikat ayah korang ke kan, teddy bear yang boyfriend kasih ke, bawa je. Yang penting korang tak mengganggu ketenteraman awam. Ada juga macam komen-komen yang saya baca, ada yang kata macam, alah comelnya ni, dah lah nama pun Jongki lah segala benda kan. Macam ada satu pihak memandang ke arah benda-benda tu adalah benda yang comel-comel lah yang awak buat kan. Tapi ada juga yang apa ni, nanti kan bawa-bawa patung macam tu, lagi banyak kuman-kuman yang melekat, lagi banyak benda tu boleh merebak lah segala benda. Jadi apa komen Bella tentang itu? Kalau kita nak bawa apa-apa pun, janganlah sampai kita bawa kucing pula kan. Nanti aneh pula kalau bawa kucing. Awak nak cakap saya ke? Awak takut saya yang bawa kucing ke? Taklah, maksudnya kalau korang dah tahu nak bawa barang, make sure sanitize dulu kan. So sebenarnya benda tak ada isu pun. Kita sendiri kena sedar diri, sedar ruang. Kita kena jaga diri kita. Kita kena tahu tahap kebersihan kita tu tahap mana. Let's just focus on the vaccine itself. Proses tu, bukannya benda-benda Yelah macam Bella cakap tadi, itu adalah cara Bella untuk mengatasi ketakutan. Yelah macam orang takut jarum, apa benda yang boleh buat dia selesa, benda yang boleh buat dia tenang. Tapi kalau macam ada yang kata macam, alah ngada-ngada lah awak ni, acah-acah je comel-comel, yang tu Bella nak cakap apa pula? Tak comel ke? Aduh, Bella rasa benda tu tak kisah. Ada je lelaki yang terjerit-jerit kan. Kira Bella rasa macam Bella relax jugalah. Tu Bella cakap, masing-masing ada cara yang tersendiri untuk menangani rasa ketakutan tu. Fikirlah. Aduh, Bella pun tak tahu apa nak cakap. Because apa yang Bella fokus pada
hari itu hanyalah tentang pengambilan vaksin. Tujuan Bella hanya nak tunjuk proses macam mana proses pengambilan vaksin tu kepada followers Bella. Apa kata-kata Bella kepada mereka di luar sana yang memang tunggu apakah kelainan lagi yang Bella ingin bawakan? Apakah lagi gimmick-gimmick yang ingin Bella sajikan kepada mereka untuk mereka berkata-kata tentang Bella? Mungkin rindukan comeback Bella lah. Buat masa sekarang ni, apa yang Bella boleh pesan kepada korang semua, cepat-cepat dapatkan vaksin, and kalau korang ada rasa was-was, terus pergi ke website yang sahih KKM untuk tahu lebih lanjut tentang vaksin ni. Kepada korang semua juga, Bella nak ingatkan lagi sekali, focus on the good side, jangan fokus dekat benda-benda yang remeh macam dinosaur yang Bella bawa tu. Okay, but it's cute lah because orang notice video tu dan secara tak langsung Bella dapat create that awareness kepada lebih ramai orang untuk mengambil vaksin. So thank you lah semua, send love, kata sayang dekat baby jungki Bella ni. Thank you. Jangan sampai kita orang curi baby jungki awak tu. Janganlah. Tapi Bella sebenarnya rindu tau nak pergi send, nak jumpa korang semua team Melody. Thank you so much lah for reaching out. Thank you korang. Bye. Stay home, stay safe everyone. Hello polis. Halo. Ya, panggilan diterima. Ni saya nak mengadu lah ni. Dia ingat dia artis, dia boleh buat sesuka hati ke? Ni mana ada orang letak kontena tengah jalan, macam mana kita orang biasa nak lalu? Apa ingat dia artis, dia boleh buat sesuka hati dia? Hey, ni siapa ni? Boleh bertenang tak cakap macam ni? Sibuk nak mengadu pasal artis ni. Kita tak dah penat lah dengan cerita pasal artis. Cik identiti dirahsiakan tapi saya tak puas hati dengan artis dia. Artis dia lepas. Apa? Saya tak boleh lah kalau dengar cerita-cerita je. Boleh tak kalau hantar sekali video ke apa, tengok apa yang artis tu buat? Okey. Kalau tak percaya, ni saksikan Melody sekarang juga. Buka TV sekarang. Ni kita saksikan cerita Lan Solo. Artis tu dah masuk Melody? Ya. Lan Solo? Lan Solo. Ya. Okey, kita saya tengok Melody sekarang lah. Ya. Tengoklah sekarang. Cing. Sekarang ni aku loading barang tau. Loading barang. Aku bukan parking barang. Baru-baru ini, penyanyi Lan Solo telah memuat naik beberapa video di Instagramnya meluahkan rasa tidak puas hati terhadap pihak yang membuat aduan atas nama kedainya yang meniaga barang-barang makanan dari negeri Sabah kepada pihak berkuasa. Dan ini bukanlah kali pertama sebenarnya kedai penyanyi ini menjadi mangsa aduan kepada pihak berkuasa. Melody dapatkan Lan Solo. Hari Selasa, you telah memuat naik beberapa lah, sebab banyak juga video yang you muat naik dekat Instagram you kan, yang meluahkan rasa tak puas hati, meluahkan rasa kesal you terhadap satu pihak, yang mana setahu saya beberapa kali juga ada pihak yang tidak berpuas hati dengan Lan, yang mana kedai you telah mendapat komplain ataupun ada pengadu yang tidak berpuas hati. Mungkin Lan boleh kongsikan sedikit mengenai perkara tu, apa sebenarnya terjadi? Sepanjang perniagaan saya, lebih 9 aduan yang saya terima atas nama kedai saya Solo Borneo Mart. Terutama sekali, setiap kali tibaan kontena daripada Borneo sampai ke depan kedai saya, mesti akan ada isu yang cuba ditimbulkan. Kadang-kadang kalau bukan isu kontena pun, hari-hari biasa tiba-tiba ada je yang datang, katanya ada aduan. Saya sampai tak tahu apa masalahnya lagi. Bila tanya pasal lesen, dah komplit, saya tunjuk. Bila tanya saya buat tu, dah ada permit lesen ke, saya bagi bukti-bukti yang saya dah ada. Saya berniaga dengan cara yang betul. Apa masalah lagi yang buat orang rasa tak puas hati? Orang yang tak suka saya tu, ada masalah dengan saya, datang jumpa saya. Kalau rasa tak nak datang jumpa, takut bertumbuk dan sebagainya, kau DM je, cakap apa masalahnya. Ini tidak, sikit-sikit report. Saya takut menjejaskan reputasi kedai saya juga. Benda-benda macam tu yang saya rasa macam saya terpaksa luahkan juga dekat social media. Yang terbaru ini adalah, kesnya adalah pihak pengadu itu memberitahu kepada pihak berkuasa yang mengatakan bahawa kontena yang sampai tu telah menghalang lalu lintas dan barang-barang you di laluan-laluan pejalan kaki pun menghalang. Saya ada juga baca beberapa komen mengatakan bahawa kalau you tak salah, masakan ada pihak yang mengadu tentang perkara tu kan. Kalau orang tak buat salah pun, kalau tak suka dia, orang sentiasa cari salah dia. Dalam perniagaan ni pun saya sentiasa bersedia untuk mempersiapkan diri saya, kedai saya untuk tidak dicari salah. Tapi itulah manusia kan, tak pernah sempurna. Kalau ada kesilapan yang kita buat, tegurlah dengan cara berhemah. Bukan report sana sini, menyusahkan ramai pihak.
Orang kata komen yang bagi tahu saya tu banyak yang memberi kata-kata semangat, doa untuk saya juga. Tak kurang juga ada yang bagi cadangan itu dan ini. Saya ambil benda-benda tu bagi positif lah. Contohnya kalau orang cakap, Lan tak boleh ke kontena tu pergi ke belakang kedai. Orang yang duduk kawasan sini tahulah macam mana keadaan dekat kedai sini. Lorong belakang tu memang tak muat pun untuk kontena lalu. Kebetulan depan kedai saya tu lapang sangat. Musim ni musim PKP. Banyak kedai yang tak beroperasi. Saya pun buat kerja tu pagi-pagi pukul 8 pagi sampai tengah hari macam tu. Tak menyebabkan kesesakan langsung. Lori tu parking betul-betul depan kedai saya. Di kaki 5 tu pun ada barang-barang saya yang sementara. Takkan itu pun jadi isu. Sebulan sekali tu pun boleh tentu kontena boleh sampai sebulan sekali. Kalau tak boleh lalu dekat kaki 5 tu kan boleh lalu kat tepi sana sekejap. Kita buat kerja sekejap je. Di musim-musim PKP ni perlu ada lebih kurang sikit lah. Sebab semua orang struggle. Saya sendiri pun struggle. Ibarat pekerjaan saya dibuang kerja tau. Saya dah tak boleh menyanyi. Saya dah tak ada persembahan pentas. Dan ini satu-satunya tempat saya cari makan. Bila orang cuba mengacau periuk nasib saya rasa ini dah melampau. Dalam perniagaan saya ni pun saya ada salurkan rezeki saya pada pekerja-pekerja saya juga. Saya rasa sangat-sangat kecewa bila adanya pengadu yang perangai macam ni. Itu yang mengecewakan saya. Ini bukanlah kali pertama dan ini boleh dikatakan lebih daripada 9 aduan yang you terima berkaitan dengan kedai you kan. Terfikir ataupun tidak untuk you macam menyelesaikan sendiri? Mungkin ada pihak di sekeliling yang tidak berpuas hati dengan you, yang tidak senang dengan diri you ataupun kedai you sehingga kan membuat aduan kepada pihak berkuasa kan. You sendiri tahu tak pengadu tu siapa? Terus terang saya, isteri, kita orang sentiasa berbaik-baik dengan orang sekeliling. Kita orang sentiasa membantu antara satu sama lain. Contoh perniagaan kawan yang ini kurang dapat sambutan. Kita orang cuba buat review story untuk diorang. Saya dan isteri memang sentiasa menjaga hubungan tu. Lepas tu saya tak tahu siapa yang ada terasa hati dengan saya ke. Saya ada buat silap dengan sesiapa. Saya tak tahu benda tu kan. Saya nak menuduh pun tak berani. Saya bukan orang yang jenis cari masalah dengan orang. Kalau tengok sejarah saya dalam industri pun memang saya tak pernah cari masalah dengan orang. Selalu jadi bangsa je lah. Sekiranya si pengadu tu menonton, apa yang ingin katakan? Mungkin boleh jadi pengadu sampai 9 aduan tu adalah orang yang sama. Saya cuma nak tahulah apa masalah awak dengan saya. Sentiasa mengganggu perniagaan saya. Kalau perniagaan saya Solo Borneo Emas ni ada mengganggu gugat perniagaan awak ke, datang jumpa saya, kita cuba selesaikan dengan cara berkhidmat. Takkan nak tumbuk pula kan. Benda negara ada undang-undang. Kalau nak cerita siapa kuat, siapa lemah, susah juga kan. Kalau saya rasa benda ni berterusan, mungkin saya terpaksa ambil tindakan mahkamah juga laporan polis lah untuk tindakan selanjutnya. Hasad dengki tak ke mana, esok lusa mati juga. Tak naklah nanti merangkak pula mencari antara satu sama lain kan. Dah umur-umur macam ni tak naklah cari gaduh dengan orang. Kalau orang nak cari gaduh juga nak buat macam mana, saya dah tahu. Oh, macam tu. Oh, dengki. Tapi kita tak tahu juga kan kebenaran yang sebenarnya. Kita tak bolehlah berpihak kepada Lan Solo je. Kita tak tahu keadaan yang realiti yang sebenarnya macam mana. Ni apa pun kita biarkan pihak berkuasa lah yang lakukan siasatan dan jalankan tugas mereka kan. Dan kita harapkan supaya mereka berdamai lah kan. Mungkin Lan ubah sikit kontena dia tu ke tepi ke, jangan halang laluan ke. Dan pengadu tu pun macam tutup mata sikit ke. Ya kan. Orang kata buat sama-sama kita diuji ni macam-macam kan. Kita kena give and take dan sebagainya. Apa-apa pun kita harapkan masalah ni dapat diselesaikan dengan baik. Okey Jana. Orang kata sedar tak sedar sekejap je rasanya kan. Kita dah pun sampai di penghujung rancangan. Apa sebab sekejap sangat melodi ni? Sekejap sebab sepanjang bulan ni kita bersiaran selama 1 jam je. Bukan bulan ni je. Bulan depan pun sama juga. Bulan 7 ni, Julai, kita akan bersiaran daripada 12.30 hari sampai 1 petang. 1 jam je. Sebab kita tetap kena memenuhi nafsu dan kehendak penonton Melodi untuk menyampaikan cerita-cerita yang sensasi. Tapi dalam keadaan PKP ni semua kan, susah nak dapat story. Takkanlah kita nak pergi terjah rumah orang kan. Agak-agaklah fikirlah nak membawang pun dah fikirlah dalam keadaan PKP sekarang. Ya, sabar. Nak sabar. Kita marah-marah juga, PKP juga kita kena. Tapi apa pun saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada mereka yang support Melodi, yang tengok Melodi tak henti-henti, dan kita harapkan kita mampulah untuk memberikan hiburan kepada anda tiap-tiap minggu. Dan kita tetap akan menghiburkan anda. Kita akan tetap menghiburkan anda di Embas. Kita ada setiap Isnin hingga Jumaat. Dan teruskanlah saksikan kami di Melodi setiap hari Ahad. Jangan marah-marah makcik-makcik di rumah. Harap-harap bertenang dan harap-harap kita ni berjaya menghiburkan. Kalau kita tak berjaya menghiburkan, kita pun rasa tertekan macam ni. Okay, sabar. Nanti dulu, belum habis. Apa pun, tingkatkan prestasi. Ya, dan berdiri di atas bakat sendiri.
Tapi kan Jana, abang rasa mungkin pandemik ni kita tukar sikit lah. Apa dia abang? Tingkatkan prestasi, tingkatkan juga kontroversi. Kalau tidak, nanti tak ada cerita kita. Nanti turun setengah jam, turun pula 15 minit. Ya, tolak payment kita. Kita jumpa lagi minggu depan dalam rancangan Melody. Bye. Baiklah, sampai di sini sahaja Melody. Terima kasih kepada anda yang sudi duduk dan tunggu sehingga ke penghujung rancangan. Bagi pihak penerbit, Adib, Abdullah dan seluruh tenaga kerja Melody, selamat berhujung minggu. Kita masih belum menang, kita masih lagi berjuang. Jaga SOP, pakai face mask, penting tu. Okey? Baik, kami tinggalkan anda lagu dan video klip ini. Jom kita dengar sama-sama, hayati liriknya. Semoga membangkitkan semangat kita untuk terus berjuang. Jumpa lagi minggu depan. Saya Tabah Syazan Osman. Assalamualaikum dan bye-bye. Untuk bercinta.